Di Malaysia, ada pepatah, di atas langit ada Tony, di bawah bumi ada Anthony. Hari ini kita akan melihat Grab, sebuah syarikat yang sepatutnya menjadi kebanggaan Malaysia. Di Asia Tenggara, sistem pengangkutan kebanyakannya tidak lengkap. Keluarga yang ingin melancong pasti memerlukan sebuah kereta. Tetapi kereta terlalu mahal, tidak semua orang mampu membelinya. Apa yang boleh dilakukan? Kemudian, kedatangan satu aplikasi untuk panggilan teksi telah mengubah cara orang-orang di Asia Tenggara bepergian. Anda boleh menempah teksi dengan hanya beberapa klik sahaja. Anda juga boleh memesan makanan, tempahan hotel, membayar secara mudah, dan banyak lagi. Platform ini dikenali sebagai Grab. Tetapi mengapa sebagai sebuah syarikat unicorn yang bermula di Malaysia, ia kemudian memindahkan ibu pejabat ke Singapura? Pengasasnya juga menukar kewarganegaraan dan memilih untuk disenaraikan di Amerika Syarikat. Dalam akhir cerita, anda mungkin akan mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai unicorn terbesar di Asia Tenggara ini. Mari kita kembali ke masa lalu dan kini Grab. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Pengasas Grab, Anthony Tan, dilahirkan pada tahun 1982 dalam keluarga yang terlibat dalam industri otomotif. Datuk moyangnya, Tan Yuet Foh, merupakan salah seorang pengasas syarikat Tan Chong Motor yang terkenal di Malaysia. Syarikat tersebut terlibat dalam pengilangan kereta Nissan dan pengedaran ke seluruh Asia Tenggara. Pada zaman bapanya, Tan Chong Motor telah berkembang menjadi sebuah kerajaan agensi otomotif. Tan Chong Motor di bawah pimpinan ayahnya, Tan Heng Chu, menjadi seorang jutawan terkenal di Malaysia. Syarikat ini disenaraikan di Bursa Saham Hong Kong selama lebih daripada 20 tahun. Sebagai pewaris keluarga perniagaan, Anthony menyatakan hasratnya untuk menjadi seorang ahli perniagaan pada usia 6 tahun. Transaksi perdagangan pertamanya adalah menjual buku komik X-Men miliknya pada usia 11 tahun. Dengan pertambahan usia, Anthony menyertai program MBA di Universiti Harvard. Dia sebenarnya berhasrat untuk kembali ke Malaysia untuk meneruskan perniagaan keluarga setelah menyelesaikan pengajian di Harvard Business School. Namun, sesuatu telah mengubah nasibnya. Bagi wanita bujang, adakah anda merasa takut setiap kali menaiki teksi sendirian, terutama pada waktu malam? Di Harvard, Anthony bertemu dengan rakan sekelasnya, Tan Hui Ling. Hui Ling berkongsi kisah pengalamannya menaiki teksi di Malaysia yang sering kali dinaikkan harga oleh pemandu teksi dan penuh dengan kata-kata kasar. Ia memaksa dia untuk tetap berhubung dengan ibu bapanya semasa menaiki teksi pada waktu malam dan hanya boleh memutuskan talian selepas tiba di destinasi. Buyung moyang Anthony, Tan Chong, pernah menjadi seorang pemandu teksi dan memahami betapa tidak teratur industri teksi di Malaysia serta kesukaran yang dihadapi oleh pemandu teksi. Sekitar itu juga, mereka menghadiri satu kelas yang membahas bagaimana perusahaan dapat membantu golongan berpendapatan rendah meningkatkan taraf hidup mereka. Tak disangka, perniagaan teksi masuk dalam kategori ini. Keluhan orang lain dan pengalaman buyutnya memberikan inspirasi pada mereka. Mereka sepakat dengan cepat untuk membina aplikasi panggilan teksi MyTaxi dengan harapan dapat mengatasi masalah teksi yang merunsingkan. Penumpang tidak perlu risau tentang keselamatan mereka dijolok atau ditipu oleh pemandu teksi, sementara pemandu teksi tidak perlu lagi mencari-cari pelanggan, mencipta keadaan yang saling menguntungkan. Pada permulaan, mereka tidak berharap untuk membuat keuntungan, hanya ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat. Lagipun, mereka yang boleh belajar di Harvard pasti tidak kekurangan wang. Mereka menulis sebuah rancangan perniagaan dan mencatatkan pencapaian cemerlang sebagai naib juara dalam pertandingan keusahawanan di sekolah perniagaan, malah memenangi hadiah wang tunai beberapa ribu dolar. Kejayaan dalam pertandingan telah meningkatkan keyakinan mereka. Mereka memutuskan untuk kembali ke Malaysia untuk mempromosikan perisian ini. Walau bagaimanapun, ayahnya sangat menentang keputusannya dan menolak permintaan pembiayaannya. Ayahnya juga mengancam untuk mencabut hak waris hartanya jika dia tetap meneruskan usahawanannya. Ibu yang prihatin pada anaknya, walaupun tidak memahami model perniagaan projek tersebut, telah menjadi pelabur malaikat pertama MyTaxi. Akhirnya, MyTaxi bermula dari sebuah bengkel kereta di Kuala Lumpur. Walaupun dana telah tersedia, masalahnya pada ketika itu tidak banyak orang mempunyai telefon pintar. Apa yang boleh dilakukan? Mereka terpaksa menawarkan pinjaman kecil kepada pemandu teksi untuk membeli telefon pintar, walaupun mereka masih kehilangan wang pada ketika itu. Namun, untuk pemandu teksi yang perlu belajar menggunakan telefon pintar dari awal dan kemudian mempelajari aplikasi, ini bukanlah perkara mudah. Terutama untuk pemandu yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi dalam ekosistem perkhidmatan yang baru.
Waktu yang mereka perolehi untuk mengendalikan taksi untuk mendapatkan pendapatan sehari-hari tidak mencukupi. Mereka masih perlu meluangkan masa untuk menyesuaikan diri dengan perkara baru ini. Ini hampir mustahil untuk dicapai dan tidak ada faedahnya. Anthony percaya bahawa perniagaan yang berpotensi besar, tetapi pemandu taksi merasakan Tony adalah masalah yang menjengkelkan. Dia terpaksa meminta setiap pemandu taksi secara individu untuk memuat turun aplikasi awal Grab dan mengajar mereka bagaimana menggunakannya. Dia merayu kepada beberapa syarikat taksi terbesar di Malaysia untuk bekerjasama, tetapi kebanyakan orang meragukan dia, bahkan ada yang memperingatkannya, jangan memberi telefon bimbit kepada pemandu taksi, mereka akan mencurinya. Akhirnya, Tony menggunakan kisah moyangnya untuk memenangi kepercayaan pemandu taksi. Setelah melepasi tahun pertama yang mencabar, MyTaxi berjaya dan menerima pembiayaan pertama mereka. Syarikat kemudian diubah namanya menjadi Grab Taxi dan mula mengembangkan perniagaan mereka ke Singapura, Filipina, dan Thailand, serta masuk ke Vietnam dan Indonesia. Dengan kejayaan Grab, pemandu taksi bermula cemburu dan bersatu untuk menentang Grab, bahkan berdemo. Ini disebabkan Grab membolehkan orang biasa yang mempunyai masa lapang untuk menjadi pemandu taksi. Ini jelas mengancam kepentingan syarikat taksi. Walau bagaimanapun, jika dihitung secara teliti, pemandu taksi yang menggunakan Grab sebenarnya mengalami peningkatan pendapatan sebanyak 30%. Tetapi pada masa itu, ramai yang tidak melihat melalui data. Pemandu taksi terus menekan kerajaan Malaysia, menentang sokongan kerajaan terhadap Grab dengan alasan pemandu Grab tidak mempunyai lesen dan menghalang legalisasi Grab. Yang paling malangnya, pada masa yang sama, Perkhidmatan Panggilan Taksi Lama Amerika Syarikat, Uber, memasuki pasaran Asia Tenggara. Uber mempunyai kekuatan keuangan yang besar dan pelbagai jenis tawaran diskaun, jadi pelanggan semestinya akan tertarik. Situasi Grab pada masa itu boleh dikatakan sebagai dikepung oleh serigala, diserang dari segala arah. Untuk menang dalam perang harga ini, Uber mengeluarkan apa sahaja, dan Grab akan segera mengeluarkan tawaran yang serupa keesokan harinya. Akibatnya, perbelanjaan yang besar dengan cepat membuat Grab tidak mampu bertahan. Masalah penindasan kerajaan dan keuangan yang mencabar membuat Grab tiada pilihan selain untuk mengambil keputusan untuk muflis. Namun, tiba-tiba Tony menemui pertolongan daripada Temasek Holdings di Singapura, dengan syarat bahawa ibu pejabat harus dipindahkan ke Singapura. Jika anda, apa yang anda akan lakukan? Seseorang yang memahami keadaan perniagaan di Singapura pastinya akan bersetuju tanpa berdebar-debar. Pelbagai subsidi dan faedah cukai sangat sesuai untuk pasukan permulaan ini. Tony sememangnya tertarik dengan tawaran itu. Pada tahun 2016, dia mendapat kewarganegaraan Singapura. Dengan dukungan dari pelabur, perang antara Grab dan Uber menjadi semakin sengit. Meskipun ada modal masuk, tetap membakar wang bukanlah satu cara yang berkesan. Perang harga bukanlah jalan jangka panjang, untuk terus hidup perlu menyelami jiwa rakyat. Sebagai aplikasi asli Asia Tenggara, Grab tentunya lebih memahami pasaran Asia Tenggara daripada Uber yang berasal dari Amerika Syarikat. Anthony Tan memahami keperluan pengguna dalam setiap pasaran Asia Tenggara, seperti memenuhi titik-titik sakit pengguna. Contohnya, untuk pengguna yang peka terhadap harga akan ditetapkan selepas pesanan diaktifkan. Walau bagaimanapun, harga tetap tidak akan meningkat walaupun lalu lintas padat. Grab juga memperkenalkan perkhidmatan yang berbeza di negara-negara Asia Tenggara yang berbeza. Contohnya, di Indonesia, Thailand, dan Vietnam, pemanduan motosikal lebih popular, oleh itu Grab memperkenalkan perkhidmatan motosikal taksi. Uber semakin kelihatan lemah, dan kemudian pengasasnya terlibat dalam berita negatif dan terpaksa meletakkan jawatan. Di pasaran China, pertempuran antara Didi dan Uber memaksa Uber membakar $2 bilion di China. Musuh-musuh adalah kawan, Didi memberi pelaburan kepada Grab dan memperkuatkan kedudukan Grab. Selain itu, kejayaan Didi memberikan sedikit harapan kepada Grab. Mereka melihat peluang untuk membalas dendam ke atas syarikat lama dengan syarikat yang baru ditubuhkan. Mereka mahu meniru kejayaan Didi di Asia Tenggara dan membuat Uber kalah lagi. Walaupun kata-kata itu kedengarannya baik, namun realitinya tidak semudah itu. Tanpa pasaran China, Uber mempunyai lebih banyak tenaga dan sumber untuk beroperasi di Asia Tenggara. Selain meningkatkan bajet, Uber juga mengalihkan beberapa sumber daya dari pasukan China untuk membantu operasi di Asia Tenggara. Namun, strategi lokal Grab bermula menunjukkan kesan positif pada masa ini. Kekuatan Uber mungkin tidak mencukupi untuk mengekalkan pasaran besar Asia Tenggara. SoftBank, sebagai pelabur bersama Uber dan Grab, tidak mahu melihat kedua-dua syarikat membakar wang tanpa henti dan aktif dalam mempromosikan penggabungan kedua-dua syarikat. Akhirnya, pada tahun 2018, Uber berakhir dengan tragedi. Semua perniagaannya di Asia Tenggara digabungkan dengan Grab.
Selepas menang dalam persaingan dengan Uber, Grab tidak menguasai pasaran Asia Tenggara seperti yang dilaporkan dalam berita. Ia tidak mempunyai kedudukan monopolistik yang kukuh di Asia Tenggara. Sebab utama ialah ia berdepan dengan pesaing tempatan yang kuat, iaitu Gojek. Pada 2015, Gojek muncul di pasaran Indonesia semasa pertempuran antara Uber dan Grab dan memiliki pasukan pelaburan yang sangat kuat seperti Facebook, Tencent, Visa dan lain-lain. Syarikat ini terutamanya memfokuskan pada pasaran sewa motosikal. Pengasas Gojek, Nadiem Makarim, adalah rakan sekelas Anthony Tan di Universiti Harvard. Sebenarnya, Grab tidak asing dengan pasaran motosikal, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya bahawa Grab telah melancarkan perkhidmatan motosikal di beberapa negara. Tetapi keuntungan yang dihasilkan dari pasaran ini kecil, ditambah lagi Grab terpaksa bersaing dengan Uber, tidak mempunyai masa untuk terlibat dalam pasaran motosikal. Oleh itu, Gojek mengambil peluang ini dengan cepat menakluk pasaran motosikal dan memperluaskan perniagaannya secara meluas seperti Grab, termasuk penghantaran makanan, memberi belah, perkhidmatan penghantaran dan lain-lain. Di bawah kesan wabak, kedua-dua syarikat mengalami kerugian dan penilaian mereka menurun. Kedua-dua syarikat sedang dalam perbincangan untuk bergabung tetapi akhirnya rancangan penggabungan ini gagal. Sebaliknya, Gojek dan syarikat e-dagang Tokopedia mengumumkan penggabungan mereka sebanyak $18 bilion. Kesimpulannya, pertempuran Grab masih berlanjutan. Pemenang akhir kisah ini pasti akan menjadi Safban, tidak kira apa yang berlaku. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.